Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan menerangkan pendahuluan kajian kami pada muka surat sebelum ini. Puasa membawa maksud perbuatan untuk menahan diri daripada makan dan minum atau sesuatu perkara yang boleh membatalkannya dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ibadah puasa ini merupakan rukun Islam yang keempat dan ianya menjadi perkara yang wajib ditunaikan bagi setiap individu Islam. Antara itu, terdapat banyak cara-cara yang perlu kita diikuti sebelum memulakan ibadah puasa ini, seperti rukun puasa, syarat-syarat sah puasa, perkara yang membatalkan puasa dan yang menjadi ikatan puasa itu, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dasarkan dalil ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan hukum wajib berpuasa bagi semua orang yang beragama Islam mengikut syariatnya. Namun demikian, ianya boleh menjadi tidak wajib atas beberapa faktor. Pada muka surat ini pula, terdapat dua objektif kajian yang kami capai, iaitu yang pertama, mengenal pasti konsep puasa menurut sistem Islam. Yang kedua, mengkaji kefahaman berkaitan perkara yang dibolehkan dan membatalkan puasa. Saya akan memetik daripada sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala syahr Ramadan futtihat abwabus sama wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilat syayatin. Maksudnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tibanya bulan Ramadan, pintu-pintu langit akan dibuka dan pintu-pintu Jahannam akan ditutup dan syaitan-syaitan dibelenggu. Oleh itu, marilah kita mempersiapkan diri kita menjelang bulan Ramadan yang akan tiba tidak lama lagi, untuk kita lebih mendekatkan diri kepadanya, bertafakur kepadanya, meminta keampunan kepadanya atas kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan sehingga kini, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang saya ingin sampaikan dalam perbentangan ini adalah perkara yang dibenarkan ketika berpuasa. Baik, perkara yang dibenarkan ketika berpuasa adalah mandi untuk menyejukkan badan. Mandi untuk menyejukkan dan menyegarkan badan dibenarkan dalam Islam sekiranya air tersebut tidak masuk ke dalam rongga badan. Diharuskan mandi untuk menyejukkan badan semasa berpuasa berdasarkan sebuah hadis daripada Abu Bakar bin Abdurrahman radhiyallahu anhu, kana sallallahu alaihi wasallam yasibul ma' ala ra'sihi wa huwa sha'imun minal 'atshi aw minal huri. Nabi SAW pernah menyiram air ke atas kepala baginda ketika sedang berpuasa kerana kehausan atau terlalu panas. Baik, seterusnya, memberus gigi atau bersiwak. Bersiwak merupakan suatu sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bersiwak atau memberus gigi adalah bertujuan untuk mengelakkan mulut daripada berbau. Bersiwak ketika berpuasa hukumnya harus, seperti mana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud, kalaulah tidak menyusahkan umatku, nescaya aku akan perintahkan mereka bersiwak pada setiap sembahyang. Adapun menggunakan berus gigi dan ubat gigi adalah dibenarkan selagi mana tidak menelan ubat gigi tersebut. Syekh Ibn Baz
pernah ditanya tentang hukum menggunakan ubat gigi, beliau menjawab tidak ada masalah selama dijaga agar tidak tertelan sedikit pun. Bismillah. Pada pembentangan kali ini saya ingin menyampaikan tentang perkara yang dibenarkan ketika berpuasa. Yang pertama ialah berbekam. Berbekam untuk mengeluarkan darah kotor daripada badan dengan cara membelah sedikit kawasan pada kawasan kepala atau belakang badan dibenarkan dalam Islam ketika sedang berpuasa. Berbekam ini dibenarkan ketika berpuasa sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah berbekam dan baginda sedang berpuasa. Dan perkara yang dibenarkan ketika berpuasa yang seterusnya ialah berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Berkumur atau memasukkan air ke dalam hidung adalah harus ketika sedang berpuasa. Perbuatan ini bertujuan untuk memberi kesegaran ketika mahu beribadah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Wabalighu fil istinsyak illa an takuna sha'im." Bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, kecuali jika engkau berpuasa. Perbuatan ini dibolehkan bagi orang yang berpuasa dan hal ini disepakati oleh para ulama. Nabi SAW dan para sahabat juga berkumur-kumur dan beristinsyak ketika berpuasa. Namun perkara itu dilarang untuk berlebih-lebihan ketika itu. Dan perkara yang dibenarkan ketika berpuasa yang terakhir ialah dengan merasa makanan dengan lidah. Perbuatan merasa makanan dengan menggunakan hujung lidah tidak dikira batal, asalkan tidak melebihi had yang ditetapkan, iaitu sampai ke halkum. Perbuatan ini diharuskan menurut pendapat para ulama pada zaman kini. Hukumnya makruh atas sebab untuk memastikan masakan berbuka puasa tersebut sedap dan sesuai untuk dimakan. Bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tidak mengapa seorang yang merasa cuka atau apa sahaja dalam keadaan berpuasa selagi mana ia tidak memasuki halkum. Terdapat banyak perkara yang membatalkan puasa. Antara yang pertama, muntah dengan sengaja. Apabila seseorang itu muntah secara sengaja atau memasukkan benda ke dalam mulut sehingga menyebabkan dia muntah, maka batal puasanya. Sebaliknya, jika seseorang itu tidak sengaja muntah atau muntahnya itu terjadi kerana sakit, maka puasanya tidak batal. Nabi SAW bersabda, sesiapa yang tidak sengaja muntah, maka ia tidak diwajibkan untuk mengganti puasanya. Dan sesiapa yang sengaja muntah, maka ia wajib mengganti puasanya. Yang kedua, memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Rongga tersebut mestilah mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan makanan dan ubat-ubatan. Puasa seseorang itu akan batal sekiranya mencukupi beberapa syarat. Syarat yang pertama, sampainya sesuatu itu ke dalam rongga. Sekiranya minyak-minyak yang berada di muka ini diserap oleh lubang-lubang pori, maka tidak batal puasa seseorang itu. Syarat yang kedua pula, disengajakan. Sekiranya lalat, nyamuk atau debu-debu di jalan termasuk ke dalam rongga, maka puasa seseorang itu tidak batal kerana perkara itu tidak disengajakan. Menelan aliu juga tidak membatalkan puasa kerana aliu itu berasal daripada mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 073386 Muhammad Nasrul Zakwan bin Ahmad Nazri akan meneruskan pembentangan tentang perkara yang membatalkan puasa. Yang ketiga iaitu berjima'. Setiap Muslim yang melakukan persetubuhan pada siang hari pada bulan Ramadan akan terbatalnya puasa dengan serta-merta. Namun dihalalkan untuk berjima' pada malam hari bulan Ramadan tersebut. Yang seterusnya adalah gila. Puasa bagi orang yang gila dalam tempoh yang singkat di siang hari pada bulan Ramadan maupun bukan pada bulan Ramadan adalah terbatal.
Hal ini kerana telah terangkat kewajipan berpuasa daripadanya disebabkan orang tersebut hilang kewarasan akal. Maksudnya orang yang asalnya boleh berfikir dengan logik akal, tapi tiba-tiba dia menjadi hilang kewarasan akal. Dengan kata lain, gila. Maka akan terangkatlah hukum wajib berpuasa pada dirinya tersebut kerana dia tidak lagi diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa. Okey, yang terakhir iaitu berkaitan dengan murtad. Murtad ini merupakan seseorang yang telah diiktiraf keluar daripada agama Islam. Baik, sesiapa yang murtad tidak lagi diwajibkan dengan ibadah-ibadah dalam Islam, termasuklah solat, puasa, zakat dan sebagainya. Sekiranya seseorang itu murtad ketika berpuasa, maka puasanya akan terbatal serta-merta kerana dia bukan lagi seorang Muslim yang diwajibkan untuk berpuasa. Syarat untuk sesuatu ibadah itu diterima seperti solat dan zakat dan juga puasa adalah pada keimanan seseorang. Maka sekiranya seseorang itu tiada iman, maksudnya tidak beriman kepada Allah dan juga Rasulullah dan kesemua 6 rukun iman tersebut, maka ibadah menjadi tidak sah. Oleh itu puasa seseorang yang murtad itu juga tidak sah. Sekian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Nafis bin Abdul Ghaffar, nombor matrik 073260, dan kita sampai kepada kesimpulan. Baik, mengenai topik yang dibincangkan di atas, dapat kita simpulkan bahawasanya ada perkara yang dibolehkan dan membatalkan selama mana kita berpuasa. Seperti contoh bersiwak dan bersugi, perkara itu dibolehkan selama mana kita berpuasa dan tidak pula membatalkan, tidak menjejaskan puasa kita. Tetapi jika seseorang itu murtad ataupun berjimak, perkara tersebut akan menjejaskan puasanya dan sekaligus membatalkan puasanya. Dan sebagai umat Islam pada kontemporari ini juga banyak yang masih keliru perkara yang membatalkan dan juga dibolehkan ketika berpuasa. Dan wujud juga perkara-perkara baru yang tidak terjadi pada zaman Rasulullah, seperti dunia perubatan moden. Jadi lantaran daripada itu banyak usaha-usaha ulama terdahulu dan juga ulama-ulama kontemporari yang menulis dalam kitab mereka bagi menyelesaikan permasalahan yang terjadi, khususnya dalam topik dibolehkan, perkara yang dibolehkan dan membatalkan ketika berpuasa. Jadi terima kasih untuk mendengar. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.